bab ni pun memang baru. Sebelum ni bab ni rasanya cikgu belajar masih dekat matrik, tapi sekarang silibus baru dah dimasukkan dalam form 4 fizik lah. Okay, jadi cikgu present jap. Boleh nampak slide cikgu? Boleh cikgu, boleh. Okey, jadi ni cikgu letak dekat sini minggu 1. Okey, untuk sebab ni hari pertama dan minggu pertama cikgu jumpa kamu lah. Okey. Jadi okey, cikgu suka start kelas dengan apa quote ataupun gambar yang berkenaan lah dengan kita punya pelajaran hari ni. Jadi kalau kita tengok gambar ni, quote ni kata first physics law of cartoon ialah gravity will not work till you look down. Betul tak? Perasan tak kalau kita tengok kartun, dia lari-lari sampai hujung pun selagi dia tak pandang bawah, selagi tu dia tak jatuh. Betul tak? Betul. Kan? Okay. Kita tengoklah sama ada law of cartoon ni betul ataupun tidak dengan law of Newton. Okay, jadi sebelum kita mula, ni ada beberapa perkara lah yang cikgu nak ingatkan. Okay, kalau boleh buat yang terbaik lah supaya dapat datang kelas tepat pada waktu. Cikgu Nizan, rasa tak buka publish lagi tu, tak nampak. Apa dia? Nampak semua. Total cikgu. Semua nampak ke? Sekarang slide berapa? Sekarang slide yang sebelum kita mula ni, kejap Slide 2 Slide ketiga. Cikgu kena present entire screen. Sebab tadi dia yang cikgu present tadi tu dia tak nampak. Tak nampak ke? Kejap. Tekan-tekan tu nampak lah. Macam ni nampak? Ni nampak pertama. Okey, pertama. Tekan slide kedua. Yang ni? Tak nampak. Yang gambar kartun ni nampak? Tak. Tak nampak? Cikgu kena present entire screen. Masa tekan present tu. Dah present full screen tadi. Bukan, tadi dekat Google Meet tu. Oh, Google Meet, sekejap. Present your entire screen. Sekarang ni cikgu tutup dulu. Okay, tekan present now. Your entire screen. Oh, kena entire screen tak boleh kalau window Satu tu je dekat PowerPoint tadi Okay. Okay. Okay, sekarang nampak Sekarang okey? Nampak kartun ni. Okey. Jadi kartun ni tadi tak nampak lah Tak nampak. Okey. Okey, cikgu cakap balik lah. Okey, ni yang cikgu nak tunjuk tadi lah. First physics law of cartoon ni, dia kata gravity will not work until you look down. Kan kartun kan biasa dia lari pun lepas tu sampai hujung dah tak ada tanah pun, selagi dia tak tengok bawah, selagi tu dia tak jatuh kan. Lepas tu baru dia jatuh. Okay, jadi yang kita nak belajar hari ni lah pasal gravity. Okay, ni sebelum kita mula cikgu nak ingatkan kalau boleh buat yang terbaik supaya dapat datang kelas tepat pada waktu. Lepas tu boleh guna fungsi raise hand ataupun chat. Chat ni tak payahlah sebab nanti cikgu tak nampak pun kamu tulis apa dekat chat tu. Raise hand, lepas tu boleh unmute mic lah untuk tanya. Lepas tu duduk dengan selesa dan sediakan alatan sesuai untuk catat poin penting dan bersedia untuk pembelajaran yang seronok kan, sebab fizik ni sebenarnya subjek yang seronok. Kita tak boleh nak buat dia susah lah. Okay. Jadi kita punya topik hari ni 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Okay, standard pembelajaran. Jadi kalau kita dah habiskan 3.1 ni, apa yang kamu dah patut achieve, yang dah patut kamu boleh buat lah. Okay, yang pertama dapat terangkan hukum kegravitian semesta Newton. Yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Yang ketiga menghubung kait pecutan graviti G kecil di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta G besar. Okay, seterusnya mewajarkan kepentingan mengetahui nilai-nilai pecutan graviti planet-planet di dalam sistem suria.
Seterusnya, memerihalkan daya memusat dalam gerakan satelit dan planet. Dan yang terakhir, menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okay, tapi ni banyak sangat standard pembelajaran. Jadi untuk hari ni cikgu rasa kita sempat cover untuk standard pembelajaran 1 dan 2 sahaja. Okay, seterusnya untuk aktiviti 3.1 ni, muka surat 78 textbook kamu. Okay, cikgu akan pilih 3 orang, cikgu dah ada list nama. Cikgu akan pilih 3 orang yang bertuah lah untuk jawab satu soalan seorang. Okay, kamu pun dah pernah belajar kan yang ni? Okay, boleh buat dulu, catat je jawapan dekat kertas kamu. Kejap lagi cikgu akan panggil 3 orang yang bertuah. Okay, 1-2 minit je, soalan ni simple sahaja. Okay, boleh? Cikgu, yang nombor 2 je? Ya, yang nombor 2 sahaja. Oh, cikgu. Untuk 3 gambar ni ya. Okay, rasanya dah boleh kot. Okay, untuk soalan yang pertama, seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah semula permukaan di bumi. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Okay, kalau kita melompat pun kita akan jatuh ke tanah balik. Kalau kita baling apa-apa barang tu pun akan jatuh ke tanah semula kan. Okay, jadi apa daya yang menyebabkan fenomena ni berlaku? Daya graviti. Siapa yang jawab tu cikgu tak panggil nama lagi. Oh, lupa cikgu. Siapa yang jawab tadi? Saya cikgu Danish. Danish. Okey, soalan nombor 1 tak apa, Danish dah jawab. Okey, daya graviti. Okey, untuk soalan kedua. Molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Okey, untuk soalan kedua ni cikgu nak Amira. Amira ada? Amira ada? Ya ada cikgu, tapi dia kata mak dia tak boleh buka. Mat tak boleh buka. Okey. Apa cikgu pilih? A yang lain. Alisha. Ya, cikgu. Okey, jawapan untuk nombor 2 apa? Daya graviti juga. Okey, betul. Okey, yang nombor 3, bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Jadi kita tahu bumi mengenakan suatu daya graviti ke atas bulan. Okey, soalan dia, adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Okey, jadi jawapan dia sama ada ya ataupun tidak. Cikgu nak Siti Syafiqah ada? Ada cikgu. Okey, jawapan dia ya ataupun tidak? Ya. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Yang pertama daya tarikan graviti, yang kedua pun betul daya tarikan graviti, dan yang ketiga jawapan dia ya. Okey, jadi daya graviti ni sebenarnya apa? Okey, daya graviti ni kalau secara definisinya daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Jadi kalau ada saja dua jasad ni, maka wujudlah daya graviti antara mereka, antara dua jasad ni. Dalam kata lain,
daya graviti ni adalah daya yang bertindak yang menyebabkan semua benda jatuh ke bumi. Macam kita sekarang ni lah, kita dalam kelas kita duduk ke baring ke, saya tak tahu ada yang baring ke, tapi kita tak adalah duduk dalam keadaan terapung ke, baring terapung ke, tak ada. Semuanya di permukaan bumi. Okey, seterusnya hukum kegravitian semesta Newton. Okey, yang ni awak dah belajar yang F sama dengan MA ni. Yang ni rumus apa? F sama dengan MA ni rumus apa nama dia? Ingat tak? Tak ingat? Daya. Apa dia? Rumus daya dia ialah hukum gerakan Newton kedua, betul Betul ke? Betul. Okey. Okey, untuk untuk rumus ni F sama dengan MA ni kita boleh buktikan kat sini. Yang A ni dia pecutan. Pecutan ni boleh datang daripada berbagai sumber lah, kalau macam kereta ataupun motor ataupun even apa-apa saja benda yang bergerak. Okay, sekarang ni pecutan ni kita nak buat dia datang daripada graviti, daripada bumi. Jadi kita boleh gantikan F sama dengan mg. A ni dia dah jadi G. Okay. Jadi M ni dekat sini kita nak letak mass Danish lah, MD. Okay, jadi G dekat sini macam mana kita nak cari nilai dia? Okay, kita boleh gunakan rumus F sama dengan G M1 M2 bahagi R square. Okay, jadi contoh. Kat sini kita ada bumi. Cikgu buat ni R. Kat sini ada Danish. Okay. Jadi bila ada je dua jasad macam ni, okay, kita tahu yang Danish menarik bumi dan bumi menarik Danish. Okay, jadi adalah graviti di antara kedua ni. Jadi apa yang kita nak buat dekat sini, kita nak buktikan F sama dengan G M1 M2 bahagi R square. Kita nak kira, masukkan nilai G 6.67 darab 10 negatif 11. Maaflah tulisan buruk sikit, tak biasa guna ni. Okey, untuk M1 ni kita ambil M Danish, M2 kita ambil mass bumi. Okey, jising bumi. 5.972 darab 10 24. Bahagi dengan R ni jejari bumi. Okay, yang ni dalam kilometer. Jangan lupa untuk tukarkan ke meter dahulu. 6371 darab 10 pasal 3 square. Square. Okay, siapa boleh kira? Tekan kalkulator je. Ke tak faham tulisan cikgu? Faham ke? Boleh kira darab dan bahagi ni kecuali yang M ni je. M tu tinggalkan dekat situ. Dapat tak? Sebenarnya kita nak Dapat berapa? Dapat berapa? Tekan ke tak tu? kita ikut je sekejap. Kotor je. Berapa? Saya tak nampak tulisan je. Ke nak kena panggil nama ni? Panggil nama cikgu. Panggil nama. Okey, kita panggil Kait Ukail. Kait Ukail ada? Senyap je semua ni. Dah penat kelas banyak pagi tadi. Yelda ada? No. Ya? Siapa ni? Kait? Ya. Dapat berapa?
4.05 869. Itu Macam lain je tu. darab 10. Tak siap lagi. Tak dapat ke ni? Tengah tekan lagi. Okey, tekan 6.67 darab 10 negatif 11 darab dengan 5.972 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan 6371 darab 10 kuasa 3 square. Jangan lupa square. Sekejap. Ada? Boleh ke tak tu? Siapa yang dah dapat? Siapa yang dah kira? Ni sebenarnya nilai G. Siapa tahu nilai G? Danish pun senyap je. Tak tekan Tadi ulang balik cikgu tu tekan. Okay, cikgu tulis lah. Lama sangat ni. Okay, kat sini nilai dia 9.81. Ingat tak 9.81 ni? Kan memang nilai gravity, nilai G kan untuk bumi. Okay, jadi kat sini kita comparekan dia. F sama dengan M Danish G tadi. Kat sini F sama dengan mass Danish 9.81. Okay, F sama, M yang sama, G sim yang sama. Okay, G nilai dia dekat sini 9.81. Jadi kat sini lah cara kita dapatkan nilai graviti bumi ni. Okay, inilah sebenarnya. Lepas tu kalau mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa, sebab apa tu, bumi kita tahu kita kena ambil dia daripada pusat dua jasad kan, nilai R tu, radius tu. Okay, sebab apa kita tak ambil daripada Danish punya pusat graviti ni? Sebab biasa ketinggian manusia 170 cm kan. Okay, jadi bila kita compare dengan jejari bumi ni 6371 km ni, dia sangat-sangat kecil nilai ni. Jadi kita boleh neglect dia lah, kita boleh abaikan dia. Sebab tu untuk R kita ambil jejari bumi sahaja. Tak perlu kira lah ketinggian orang ni, Danish. Okay, seterusnya yang ni soalan yang ada dalam buku teks kamu juga. Contoh 2 tak silap. Okay, kita cuba buat sama-sama. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5. Ni kuasa 5 ni. Okay, berapakah jisim roket itu? Okay, jadi kita senaraikan dulu apa kita punya info yang ada dan nilai constant, nilai tetap yang kita ada. Okay, lepas tu guna formula yang sama, G M1 M2 bagi R square. Jadi sekarang ni yang dia nak jisim roket. Jisim roket. Jisim roket ni kita buat dia sebagai M2. Okay, jadi masukkan F dia 4.98 darab 10 kuasa 5 sama dengan G, berapa G? 6.67 darab 10 negatif 11. Mass 1, berapa mass 1? Tak fokus lah ni. Sorry. 5.97 darab 10 kuasa 24 M2 bahagi dengan R square. R dia berapa? 6.77 darab 10 kuasa 6. Darab 10 kuasa 6 square. Okay, jadi M2 dia? M2 dia, boleh sekejap balik ya.
Dekat buku pun ada. Ni entah buku surat berapa tadi ni? Oh, jawapan dia ada sendiri juga. Berapa jawapan dia? Jawapan dia 5.07 darab 10 04 kg. Okey. Ni je lah. Senang kan? Senang je kan? InsyaAllah. Okey, sebab yang ni dia macam dia banyak pengiraan lah, konsep dia tak banyak sangat. Okey, seterusnya untuk perbincangan ni, untuk soalan ni, muka surat 82, buku teks kamu. Yang ni cikgu akan bagi kamu masa untuk buat. Semua ada 7 soalan kan, soalan 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B dan 5. Okey, semua 7 soalan. Jadi akan ada 7 insan-insan bertuah yang cikgu akan pilih. Insan bertuah tu cikgu bukan panggil nama je lah. Okay, insan bertuah tu cikgu akan guna spin the wheel ni. Boleh nampak ke? Nampak. Lah. Cikgu akan guna spin the wheel ni. Dan okay, kita ambil contoh satu contoh. Okay, macam tu lah, nama-nama adalah nama insan bertuah 7 orang, sekejap lagi cikgu akan pilih. Jadi sekarang ni cikgu bagi kamu 10 minit, nak bincang dengan kawan ke apa boleh bincang, tapi nama yang cikgu yang terpilih nanti tu sila jawab Boleh unmute mic, lepas tu jawablah soalan tu. Soalan yang nombor berapa yang cikgu akan bagi. Okay, itu dulu. 10 minit Banyak ni. Aktiviti 3.3 je kan? Ya betul, 3.3.
Okay, ada 2 minit lagi.
Okey ke tu ke perlu masa lagi? Ya cikgu tengah kira yang nombor 3. Okey, pantas. Seminit lagi cikgu spin pilih nama, jawapan betul ke salah jangan risau sebab kita nak belajar kan. Salah pun tak apa, yang penting nama cikgu, nama yang terpilih tu jawab je. Okay, dah cukup 10 minit. Jom kita tengok siapa yang bertuah untuk soalan nombor 1. Okay. Nur Syafiqah Amani. Okay, untuk soalan 2A. Atira Badrina. Untuk 2B. Muhammad Iman Fazil. Seterusnya soalan ketiga. Sugentiren. Soalan 4A. Salah Adin. Okey, soalan 4B. Yilda Afrina Alkan. Soalan terakhir, soalan kelima. Okay, Amira Farhana. Okay, inilah dia nama 7 orang yang bertuah. Okay, kejap cikgu present balik slide. Nampak ke? Baik, nampak. Okay. Untuk soalan nombor 1. Berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? Siapa tadi nombor 1? Nur Syafiqah. Berapa jawapan dia? Nur Syafiqah ada ke? Syafiqah tak ada cikgu. Nur Syafiqah tak ada. Syafiqah Danis lah. Danis lah jawab. Saya nombor 1 tadi lah. Nombor 1 9.81. 9.81? Bukan Okay, dari tengok. Kamu kira macam mana tu?
Sebab saya guna F sama dengan mg. F sama dengan mg. Saya guna mg. Oh, F sama dengan mg. Kenapa guna yang tu Saya jadi nak guna rumus yang mana satu. Sebab dia kan kalau kalau dia antara dua body tu, kan kita kena guna yang ni sebab dia akan ada M1 dengan M2. Kena ambil kira yang mass jisim bumi dengan jisim satelit tu sekali. G lepas tu radius dia jejari bumi lah. Kalau kira guna formula ni akan dapat 1.12 darab 10 kuasa 4 Newton. Kamu ambil soal jawapan ni nanti kira balik Okay, untuk soalan nombor 2 A, bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Yang ni maksudnya dia apa lagi besar daripada apa, lagi besar daripada apa, macam tu je lah jawapannya. Okay, yang ni soalan 2A Atirah. Atirah ada? Tak ada. Tak ada juga. Atirah pergi mana? Dia kata dia suspect COVID dia kata. Ya ke? Oh. Lepas tu dia quarantine Dia quarantine. Oh. Itulah bahaya sekarang ni, kes tinggi ni. Tak apa, siapa nak tolong jawab untuk Atirah ni? Soalan 2A. Yang ni senang je. Jisim apa yang lagi besar daripada jisim apa? Saya cikgu. Okey, apa jawapan dia? Jisim matahari lebih besar daripada jisim bulan, lebih besar daripada jisim satelit. Okey, yang soalan dia sebut bulan yang tadi. Soalan dia bumi. Okey, kita tengok macam ni lah. Jisim matahari lebih besar daripada jisim bumi, lebih besar daripada jisim satelit. Betul lah waktu tulis macam ni? Betul ke? Siapa yang jawab tadi? Betul cikgu. Salah cakap Okey. tadi. Itulah saya dengar bulan. Okey, untuk 2B, siapa? Muhammad Iman. Jarak di antara bumi dengan satelit dan jarak di antara matahari dengan bumi. Mana yang lagi besar, mana yang lagi kecil? Muhammad Iman? Dia guna chat ke? Chat saya tak nampak. Kalau awak hantar melalui chat, okey, boleh seseorang yang on mic tu tolong jawab, tolong bagi tahu jawapan Muhammad Iman. Dah tulis ke tu? Sebab saya tak dapat noti ke, tak nampak lah chatnya. Dia kata jarak matahari bumi lagi besar dari jarak bumi satelit. Kalau ikut bacakan Okey, kita tengok jawapan dia. Jarak antara matahari dengan bumi lagi besar daripada jarak antara bumi dengan satelit. Okey, betul. Nombor 3, ramalkan perbezaan antara magnitud daya graviti bumi dan satelit dengan daya graviti matahari dan bumi. Yang ni pun sama juga. Mana perbezaan daya graviti yang lagi besar, mana yang lagi kecil? Sugentiren. Sugentiren ada tak dalam kelas ni? Ada juga nama dia. Apa dia? Nama dia ada. Nama dia ada. Ada nama dia. Tapi tak jawab, tak cakap. Tak respon dulu. Okay. Sugentiren boleh on mic ke? Ke nak hantar chat je? Dia kata chat. Okey, nanti Danis tolong baca boleh tak? Boleh.
Dah ada ke jawapannya? Boleh you. Dia tak tulis apa boleh. Boleh tak tu? Saya jawab apa lagi tak tahu, tak cakap boleh ke tak. Aduh. Tak apalah. Dah risau jawapan dia. Jawapan dia 268.3. Itu yang mana tu? Nombor 3. 3 ni kita nak ramalkan je. Ramalkan. Oh, dia perbezaan. nak nombor kan? Bukan nak nombor, kita nak kita nak nak ramal je lah, nak predict je magnitude graviti bumi dengan satelit ataupun graviti matahari dengan bumi yang lagi besar. Awak rasa yang mana lagi besar? Rasa je. Magnitude daya bumi dengan satelit. Bumi dengan satelit lagi besar daripada graviti matahari dengan bumi. Awak rasa macam tu? Sebab satelit dengan bumi dekat. Satelit dengan bumi dekat. Okay, kita tengok jawapan dia. Daya graviti matahari dan bumi lagi besar daripada daya graviti bumi dan satelit. Okay, jadi tahu tak apa yang mempengaruhi daya graviti ni? Saiz. Betul? Saiz satu, lagi satu dia punya jarak kan? Dan kalau kita ikut saiz punya perbandingan, lagi besar, lagi kuat daya graviti dia. Okay, matahari dan bumi ni dia besar, matahari paling besar kan? Jadi daya graviti dia kuat lah. Kalau bumi dengan satelit ni, satelit pun kecil je. Jadi dia punya daya graviti dia kurang. Okay, ni nombor 3. Nombor 4, hitungkan. Ini baru kira. Daya graviti antara bumi dengan satelit. 4A, Salah Adin. Salah ada? Ada. Hello? Berapa jawapan kamu dapat? Ya. Saya dapat 268.32 Newton. Okay, tengok jawapan dia. 268.32 Newton. Okay, betul. Guna formula yang sama. F sama dengan G M1 M2 bagi R square. Okay, yang kedua. Daya graviti antara bumi dengan matahari. Okay, sorry. Alamak, dah nampak jawapan. Okay, yang kedua, 4B, Yada. 3.52 darat 10 kuasa 22 Newton. Okay, 3.52 darat 10 kuasa 22 Newton. Yang ni pun semua ni bab ni dia direct je. Kita masukkan je nilai constant, masukkan nilai-nilai yang bagi dekat info, ada info, masukkan dekat formula ni, dapatlah jawapan dia. Okay, yang terakhir sekali. Sekejap. Okay, yang ni tadi kita tengok compare, kita bandingkan jawapan 4A dengan 4B ni. Kita tengok kat sini. 4B graviti bumi dengan matahari. 3.52 darab 10 kuasa 22 Newton. Okay, dia sangat besar. Bandingkan dengan bumi dengan satelit punya daya graviti 268.32 sahaja. Jadi apa yang kita ramalkan tadi, soalan nombor 3 tadi, betul lah. Daya graviti matahari dan bumi lagi besar daripada daya graviti bumi dan satelit. Okay, kita dah buktikan dengan pengiraan dia. Okay, sekarang nombor 5 last sekali. Daya graviti antara bumi dengan bulan ialah 2 darab 10 kuasa 20 Newton. Berapakah jarak di antara pusat bumi dengan pusat bulan? Okay, yang ni dia cari R. Yang ni Amira Farhana. Berapa jawapan dia? Dia check, dia check. Nanti awak baca Tu dia cikgu sekejap Jawapan dia 3.825 darab 10 kuasa 8 Newton. Darab 10 kuasa? 8.
8. Kita tengok. 3.8 darab 10 kuasa 8. Macam mana dapat 8 tu? Bisa letak. R tadi kira masuk kalkulator betul tak R square? Sekejap saya tanya dulu. Jawab. Begitu. Jadi ni dia punya jalan kira dia. Kita masukkan F sebab dia dah bagi daya graviti dengan bumi. Okay, itu F. Lepas tu G, M1 bumi, M2 bulan bahagi dengan R square. Nanti jawapan dia jangan lupa untuk square root kan. Okay, lepas tu dapat 3.82 darab 10 kuasa 4 meter. Jadi itu sahaja untuk hari ni. Okay, kejap Yang ni saya nak bagi link ni dekat chat untuk kehadiran hari ni. Lepas tu nanti kelas seterusnya lah kita akan sambung hubung kait pecutan graviti G kecil dengan pemala kegravitian G besar. Dan seterusnya lah. Sekejap Boleh buka ke link saya bagi dekat chat tu? Jadi cuba je. Okay, yang tu satu untuk kehadiran dan satu lagi untuk kamu punya feedback lah di atas pembelajaran kita hari ni, apa yang saya boleh perbaiki lagi untuk masa-masa akan datang. Okay, yang Padlet ni jangan risau, bagi je apa-apa feedback sebabnya dia anonymous, saya tak tahu pun siapa yang komen, tapi diharapkan komen membina lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Cikgu Adam. Okay, terima kasih Cikgu Rinzan. Alright. So, semua orang dah dengar. Okay, benda ni dah kita ajar, kita ulang kaji balik. Cikgu harap kamu dah ulang kaji balik. Ingat lagi buku ni. Ingat lagi buku ni. Tadi aku tengok gambar je. Buku ni kan? Kau orang pakai kan? Mana tu? Ada tu. Nampak tak? Buku ni nampak tak? Nampak. Gerak gempur. Ada kan? Saya tak sempat beli tu. Siapa yang dah beli? Semua beli kan? Saya tak sempat beli. Tapi hampir ke semua kelas, hampir ke semua murid dah beli dah dalam kelas. Okey, kalau kamu tengok dalam buku gerak gempur ni, cikgu harap kamu habiskan semua soalan-soalan sebab cikgu tak boleh nak buat soalan kamu secara semuka Dalam ni ada soalan tentang kegravitian. So minta kamu selesaikan. Jika ada pertanyaan, bertanya nantilah. Okay. So nanti Cikgu Nizam bersambung lagi yang tak lagi kan? Okay, bicara nombor ni. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nizam. Ni first time Cikgu Nizam mengajar kamu di SMK Seri Mazuri. So Cikgu harap bukan itu saja kamu pun kena ada azam baru sebabkan azam baru. Kamu kena ada semangat lagi untuk belajar sebab kita kena belajar secara online je kan. So tak boleh nak buka sekolah, sekolah pun tak tentu kamu boleh masuk. Dia kata pembukaan sekolah pada bulan 9 ni tapi yang masuknya hanya budak form 5. Form 4, form 3, form 2, form 1 tentu lagi boleh masuk. So walau bagaimanapun cikgu pun anggap kamu adalah golongan-golongan istimewa seperti form 5 tahun lepas yang ambil exam 18 tahun. Kamu pun mungkin juga 18 tahun ambil walaupun tempat kita tentu ya. Pandemik ni biasanya habis 4 tahun Sekarang ni kita masuk tahun kedua so, SPM tahun ni pun masih lagi juga umur 18 tahun mengambil SPM. So cikgu harap walaupun bagaimanapun kamu kena belajar secara sendiri dulu Cikgu dah ajar, cikgu hanya guide, cikgu hanya bagi 10% saja. Cikgu hanya bagi ilmu 10% saja. Lagi 90% kamu kena cari. Cari betul-betul bukan main-main Belajar betul-betul jangan malas. Kalau ada kelas tolong datang. Itu saja yang kita dapat bagi kepada kamu. So, cikgu rasa itu saja Cikgu Rizal Cikgu Rizal nak cakap apa-apa ke? Lega sikit dah lepas
pass first class.